Okey, bismillahirrahmanirrahim. Salam semua. Hari ini saya ingin bercakap tentang job safety analysis bagi site safety supervisor lah. Jadi kita tahu dalam exam site safety supervisor dia ada 1A objektif, 1B subjektif, 2A adalah video yang kita tengok apa hazard dan prevention, dan 2B 2A tadi video, 2B ni adalah kita kena buat presentation kepada jadi ada wakil from NIOS, examiner dan juga JKKP. Jadi dua perkara itu penting lah. Jadi hari ni saya cakap berkenaan 2B lah. 2B ni kebanyakan kita meter PS ni gagal lah. Gagal. Jadi apa yang saya nak maklum di sini, untuk job safety analysis, perkara utama adalah kita tengok dalam JSA kita buat tu, presentation adalah taklimat keselamatan. Jadi taklimat keselamatan ni kita kena masukkan apakah aktiviti-aktiviti kerja yang kita nak lakukan, apakah hazard dia, apakah kesan dia, dan apakah langkah kawalan yang patut kita adakan terhadap aktiviti kerja ini yang boleh mendatangkan bahaya. Jadi itu kena betul lah. Okey. Nombor 2 adalah objektif. Objektif saya ringkasnya 3 perkara penting lah kita kena ada. Nombor 1, mengenal pasti hazard. Nombor 2, mengenal pasti kesan yang mungkin terjadi. Dan nombor 3 adalah memberi cadangan, iaitu langkah kawalan. Itu perkara penting untuk kita punya objektif. Jadi kita nak hurai lebih lanjut tak apa, tapi 3 perkara penting tu mesti ada. Dan juga pengenalan tajuk. Jadi kita buatlah sikit cerita tentang tajuk situ. Kalau kita buat kerja pengorekan, kita ceritalah apa yang kita nak korek. Kita nak buat parik ke, nak buat apa benda yang kita nak buat. Dan juga kita pun boleh ceritalah tentang metod kerja-kerja yang nak buat secara ringkas saja. Okey. Dan seterusnya kita kalau boleh letaklah gambar aktiviti kerja pengorekan. Apakah jentera yang kita nak gunakan, excavator ke, backhoe ke. Jadi kita mesti bagi jelas. Okey, letak gambar-gambar. Okey. Dan juga perkara yang penting adalah analisa kerja selamat. Jadi apa yang saya nak beritahu di sini, important adalah aktiviti kerja. Contoh, pergerakan excavator dari satu tempat ke tempat lain. Jadi excavator akan bergerak. Jadi hazard dia permukaan tanah lemah, lembap ataupun tidak stabil. Itu adalah hazard. Hazard. Jadi apa tu kesan dia? Excavator terbalik. Terbalik. Itulah kesan dia. Terbalik sebabkan tanah yang lembut atau tidak stabil. Jadi langkah kawalan dia, yang pertama engineering control. Itu important. Kita mesti stabilkan tanah mesti dalam keadaan stabil, stabil dan juga rata. Itu engineering control yang pertama. Dan yang kedua, kita boleh adakan operator yang berkaitan, itu admin control. Dan juga kita boleh letak PPE dan seterusnya. Itu yang important dalam analisa kerja selamat. Itu yang saya nak maklum. Jadi bila kita buat kesimpulan ni kita ceritalah bahaya kerja-kerja pengorekan ni dan apakah langkah-langkah kawalan patut diadakan. Jadi kita buat ringkasan. Itu important. Dan apa yang saya nak beritahu lagi, selepas kita bentang, pihak wakil NIOS atau JKP dia akan tanya. Pertama kita bentang tadi mengatakan apa tu, kita menggunakan jentera apa? Jentera ini dalam undang-undang disebut di mana? Jadi kita bagi tahu lah dalam bawah ke. Jadi kita mesti jelas di mana kita ambil. Jadi kalau kita menceritakan dalam JSA kita bunyi bising, dia akan tanya kita apakah regulation terbaru dikeluarkan berkenaan bunyi bising, iaitu noise 2019. Jadi kita kena buat nota baca tentang noise. Kalau kita buat kerja-kerja JSA, kita buat kerja-kerja
confined space, kita mesti tengok ICOP 2010 confined space. Jadi kita baca, buat nota, kita kena faham important apakah undang-undang atau peraturan yang telah dikeluarkan oleh undang-undang oleh penguatkuasa, oleh government. Jadi itu important. Soalan seterusnya saya bertanya, sekiranya berlaku kemalangan, apa yang patut tindakan dibuat? Baca dan faham dalam port 2004 tu, notification of accident, kena baca, dan kita buat nota, kita kena faham. Jadi perkara yang penting lain yang kita lihat adalah tugas SSS lah, Site Safety Supervisor. Kita kena tahu regulation berapa, regulation 25, 26 dalam BOWEC tu. Kita kena baca dan kita kena huraikan. Jadi tugas utama dia, kita nampak TRPS ni kena melawat site lah, melawat site, tengok unsafe act, itu important. Orang tengah bekerja tu ada kat unsafe act, itu important. Dan seterusnya kita nak kena tahu pasal safety committee lah, buat nota sikit, akan ditanya pasal safety committee. Dan juga untuk OSHA section 15, iaitu tanggungjawab majikan, apa yang ada dalam tanggungjawab majikan section 15, dan juga section 24, dia tanggungjawab sendiri. Jadi itulah di antara perkara ditanya. Untuk JKP banyak berkenaan dengan undang-undang. Jadi undang-undang ni penting lah. Kalau kita tengok banyak site safety supervisor gagal, banyak persoalan tentang undang-undang. Jadi itu sajalah tips saya. Itu saja. Terima kasih.